Gini kadang anak TV dia tolak semua. Lepas lepas tu habis. Dulu tahun 99 ni pada tu benda ni tak apa tangki ke. Tak ada telefon, tak ada sepak apa. Ni pasal ni dia sepak ni. Jangan faham dari rumahmu. Kalau kenangan diperolehi. Oleh apa Syarat tanah PUN ni. Ya. Jadi syarat dalam tu. Memanglah. Kalau tanam kekal. Dan dia ambil dulu. dibuat sini. Dia jadi tadi dia buat sini. Kita patut lah. Mas tinggi Allah. Tengok lagu ni. Mana? Dua berapa lama? Ya. Ayok ni kawasan ni. Kata berapa kilometer je dengan tu. Bandung. Ya. Bagi merobohkan rumah-rumah setinggi yang berada di sini, dan selepas dia buatkan rumah yang pertama ini, dia akan pindah 8 buah rumah akan pindah kemari dan peringkat-peringkat akan diroboh. Tak ada dulu. Setuju kan? Ha? Setuju kan? Terpaksa lah. Pasti. Jumpa dah kan? Semalam kita orang nak buat wipu semua kampung, buat protes masuk sekali. Dah 3 kali jumpa lah. Kita dah latih kita orang punya wakil setinggang. Kita lawan dia orang lah. Dia orang siapa dia? Dia orang tu kerajaan lah. Mana yang wakil ni? Ini masalah kontrak, dia tak salah. Kita alhamdulillah orang kampung ni masih dengan kita. Kalau tidak kontrak pecah kepala. Ya. Di hari ini, saya maklum, alhamdulillah Ta'ala beri kami setinggang ada kuasa yang Allah Ta'ala beri dapat stok ini projek. Kalau nak kira siapa dia stok ini projek? Termasuk pimpinan kita sendiri. Ya. Ha? Macam mana nak stok ini projek? Semaya hajat 2 rakaat. Buat tahlil pada si arwah yang meninggal di sini, penokar sama ni, minta Allah Ta'ala. Diberi untuk stok ni. Stok. Oh, sekarang stok ni? Stok lah sekarang ni. Oh, alhamdulillah. Dan kami mahu pilihan, sama ada bagi blok untuk kami, ataupun Umar Al-Faidah janji pada kami 2 tahun dulu. Ini tidak atas nasihati siapa dia ni. Nasihati orang yang ada sebuah berkerak di sini saja. Penokar lama. Itu masalah saya. Kalau tempat tak tahu, tak mana. Itulah, ini satu fenomena yang pelik aneh. Siapa dia yang mempunyai demikian rupa? Ini masalah ketakutan pada jiwa manusia ada belaka. Takut belaka. Tu hari ni. Alhamdulillah lah orang Kuala Lumpur tu. Pasal tempat dia berlari. Tempat dia main layar. Dia masih lagi ada. Kalau tidak, sikap kepentingan diri. Buatlah saya beri awak 2 buah rumah. Habis kita. Nampak tak? Tapi hari ni alhamdulillah ada 2-3 kata lagi yang tidak merosakkan muka bumi dengan tangan-tangan yang jahat tu. Ada lagi ditanam dia.
Atau kita kena faham tu. Jangan atas orang saja tak jadi, kena pergi pada bina air jati. Sepakat molek lah. Tu setakat pakat tu pun seberapa lentir tak tahu lagi. Mustafin tu. Awak boleh pakat tu. Dia tak kertas lain. Awak boleh kata nyodok datang. Masa tu perut awak dia sodok tu. Puji-puji kalau lagi tak sodok. Aturan Nasrul minallah, alhamdulillah takat gini. Tapi apa jadi ke depan lagi? Wallahualam lah, siap dia lah. Sebab tu kalau ada satu bunuh desa apa semua sekali, supaya benda tu bil hikmah. Bil hikmah. Bukan kami tolak bangunan. Sekarang nak sama siapa? Nak sama sekarang? Nak sama siapa? Kami tak ada apa-apa sekarang ni. Kami dah lantik. Siapa dia? Hari atau kuasa setinggal. Okey. Semua dah siap dah. Dah siap Pertama sekali, Hmm. bawa benda ni kena bawa ke pejabat tanah. Mestilah pejabat daerah, pejabat tanah lah. Kalau dia ada projek, mana signboard dia? Dia pertama dia mesti ada, bila dia nak jalankan projek mana-mana dia mesti ada signboard dia. Apa projek dia nak buat, bawah tanggungan siapa, sama ada pejabat daerah ke, JKR ke, PLB ke ataupun majlis bandara ke, dia mesti ada signboard. Saya kata sudah terlambat. Belum mula sekali post time lah. Post time saya pegangnya kontrak, bawa surat. Pegang dia kan. Saya tanya, cik mana signboard? Mana kelulusan? Saya tak tahu. Hello YB, tak tahu. Hello Tung Ulu, tak tahu. Semua tak tahu. Tak apa tu kalau kita cari, itu pun mungkin tak ada. Itu sekarang, yang sekarang Mungkin tak ada, kita nak sama-sama. Mungkin tak ada. jawatan kuasa dah ada. Belok kami lah. Dah ada. Pertama sekali jawatan kuasa kena senarai kan. Mana signboard dia? Mana itu kontraktor dia? Lepas tu daripada jabatan mana? Kalau dia kata majlis daerah, majlis daerah. Kalau JKR, JKR. Kalau itu ni apa ni? Ni tak kira lah. Setiap projek kan, benda yang pertama sekali mesti ada signboard tu. Supaya orang semua tahu apa dia nak buat. Setakat ni tak dapat apa-apa. Setakat ni tak dapat apa. Semalam pun kita orang buat perjumpaan, panggil Tok Mulu mari pun tak dapat apa. Cuma hari ni jawab saya lah. Jawab saya sebagai tenaga pengajar sini, kalau boleh pekat kepimpinan PAS, ambillah satu inisiatif tolong kami. Sama ada cara langsung tidak langsung, tolonglah kami setinggal ni perlu pertolongan. Dengan cara positif yang bawa makna. Untung belah pihak, utama sekali utamakan rakyat. Itu saya minta lah. Yang hadir pada hari ini. Tolonglah kami, bantulah kami. Benda tu agak-agak ya untuk menguntungkan rakyat utama. Pasal kita jaga masa panjang. Situ saya minta. Kita ada buat perjumpaan pihak kami bertahankan dua sebab tu. Pertama sekali kita tunggu yang kita sudah bicara 2 tahun dulu. Nak bagi kami ala filda. Yang kedua sekiranya izin kami buat look kepada kami di sini. Yang kita tunggu. Sebab tu kita tidak agresif. Sekiranya kami orang tidak tunggu dia, kami tidak agresif. Kontrak semua dah hancur jangan. Tapi kenapa ada kerajaan, ada Tok Mulu, ada JKK. Kita sana lah. Tanpa siapa, tanpa mengetahuan, tanpa notis boleh berlaku. Ni kalau saya cakap lah seorang warga negara Malaysia, ini sudah kezaliman berlaku. Tapi saya ni tidak berpihak kepada mana-mana. Cuba kita cakap atas benda yang boleh untung pada semua orang. Ini kezaliman yang berlaku. Boleh kata gitu. Satu kezaliman berlaku. Lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sekarang ni berada di lokasi Rumah Setinggan Kuala Pahang, Pekan Pahang. Ini adalah lawatan mengejut dilakukan oleh PAS Kawasan Pekan untuk melihat suatu projek yang penduduk sini pun tak tahu. Tetapi mereka telah pun menebang dan menyodok pokok-pokok nyor kepunyaan mereka di lokasi yang kami sedang berada sekarang ini. Dan 38 batang nyor dah telah pun ditumbangkan. Menyebabkan penduduk setempat tak puas hati. Mereka tanya projek apa. Mereka kontraktor yang buat itu pun dia tak tahu. Tanya tempat JKK pun tak tahu. Tanya Tok Mulu pun tak tahu. YB pun tak tahu. Jadi ini satu perkara yang pelik. Sedangkan pokok-pokok kelapa ini telah pun ditebang. Dan kita takut sedikit masa lagi rumah-rumah penoka, rumah-rumah rumah-rumah nelayan di Kuala Pahang ni pun, rumah-rumah setinggan nelayan di Kuala Pahang ni pun akan diruntuhkan. Jadi ada juga yang mengatakan
Ini nak buat projek untuk rumah nelayan. Dan berbagai-bagai lagi lah. Tetapi yang peliknya, tidak ada satu perundingan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Tidak langsung memberitahu mereka. Ini satu kezaliman, satu kekejaman yang dilakukan. Komunis pun, zaman komunis dulu, dia nak minta beras, nak minta padi, dia beritahu dulu. Kalau tak bagi, barulah dia bunuh ataupun ditangkap, diseksa. Tapi kalau bagi, tak ada apa-apa. Tapi yang dilakukan oleh para berkuasa di sini, langsung tak beritahu. Tiba-tiba pokok kelapa mereka ditebang. Dan mereka sangat bimbang akan rumah-rumah mereka pula akan disodok selepas ini. Mereka telah mengadakan jawatan kuasa bertindak untuk nak menyelesaikan masalah ini. Dan kami PAS Kawasan Pekan amat bersempati dan kita akan berusaha sedaya upaya untuk membantu penduduk-penduduk di sini bagi menyelesaikan masalah ini. Dan kita mencadangkan perkara ini naklah direkod, buat rekodan kepada polis supaya polis datang menyiasat. Dan kita juga akan cuba siasat di pejabat-pejabat daerah apakah program ini atau projek ini ada dalam pengetahuan pejabat daerah Pekan. Kalau sekiranya tak ada, ini satu perkara yang paling ajaib lah yang berlaku di sini. Dan kita rasa ini satu projek di awang-awangan. Mungkin untuk pilihan raya ataupun mungkin untuk sesuatu yang kita tak tahu, untuk nak buat penempatan orang-orang luar pula ke sini. Seperti mana di Sungai Miang ditempatkan orang-orang Myanmar, orang Kedah. Di sini kita takut pula ditempatkan juga orang-orang Bangla dan sebagainya. Yang saya dimaklumkan pekerja-pekerjanya ramai daripada orang-orang Bangla. Kita takut ini semua projek pilihan raya untuk beri IC dan membuatkan mereka boleh mengundi dan akhirnya rakyat di tempat ini terpinggir. Orang luar pula yang akan dibela oleh kerjaan UMNO Barisan Nasional. Baik, saya pelik apa yang berlaku sedangkan orang kampung pun tak tahu. Dalam kampung kita dipahamkan ada jawatan kuasa kampung JKK, kemudian ada ketua atau penghulu kampung. Kenapa mereka sampai tak tahu? Kemudian pula difahamkan mereka menghubungi pihak kampung, hubungi pihak YB yang berhormat. Dan YB pun tak tahu. YB apa sampai tak tahu? Yang berhormat dia wajib kena tahu. Masalah dalam Dewan Undangan Negeri dia, dalam kampung dia, semua dia kena tahu dan ambil tahu. Mana boleh dia tak ambil tahu, dia kena bertanggungjawab dan turun tanya. Sedangkan ini perkara besar, ini menjatuhkan imej ini. Imej pula dalam kawasan Parlimen Perdana Menteri Satu Malaysia. Perdana Menteri Satu Malaysia sepatut kena ambil tahu. Kalau dia tak tahu, dia punya ada setiausaha, setiausaha politik, setiausaha akhbar, wakil-wakil Parlimen Pekan tak tahu. Sebab tu inilah perlu kita ambil perhatian. Perlu kita tengok apa yang berlaku. Sebab kita nak jaga, bukan kita nak jaga semua, nak kampung ni saja, nak jaga semua tempat. Tak mau berlaku. Sikit hari, sampai orang tak tahu, rumah macam mana Ustaz Abu Kasim sebut tadi, rumah pun orang tak tahu. Tiba-tiba, rumah kami kena roboh. Ini berlaku kezaliman kepada rakyat Malaysia, kemudian kepada masyarakat kita. Oleh sebab itu, kami, PAS Kawasan Pekan, kami bersama-sama dengan rakyat turun dan kami amat bersimpati di atas apa yang berlaku kepada kampung Kuala Pahang ini, di mana inilah perbuatan kezaliman yang mengejut, yang tiba-tiba tak tahu apa yang berlaku. Inilah benda yang pelik. Negara yang sepatutnya kebebasan, kemudian kita kebebasan bersuara, tiba-tiba tak dibincang, tidak ada. Inilah problem yang berlaku. Maka oleh sebab itu, saya ingatkan bahawa kita mesti bersatu padu, kita kena bangun menentang kezaliman, menyatakan kebenaran dan keadilan. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya berasa sedih, yang saya berasa terkilanya sangat hari ini kalau kita tengok kalau pimpinan-pimpinan daripada minta maaf cakap daripada PAS yang mengadakan kuliah agama di masjid-masjid cepat sangat ambil tahu. JKK cepat sangat ambil laporan. Ketua kampung cepat sangat ambil laporan. Lapor ke sana, lapor ke sini. Tetapi kenapa masalah ini dia tak tahu? Patut dia mesti kena ambil tahu. Tanya macam mana boleh berlaku. Mesti kena bertanggungjawab. Hari ini yang menjadi masalahnya, yang menjadi bebannya, rakyat dan masyarakat. Khususnya setinggan yang apa yang berlaku, apa yang kita lihat ini. Maka oleh sebab itu, kami PAS yang akan membawa negara berkebajikan, insya-Allah kami akan turun dengan sedaya upaya kami untuk membantu bersama-sama, untuk bersama-sama dengan rakyat dan masyarakat. Kerana inilah kerja-kerja yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya ingin menyambung sedikit. Pertama sekali, saya bagi pihak PAS Kawasan Pekan berjanji kepada
ahli jawatan kuasa bertindak bagi kampung setinggan ini, kita akan sediakan peguam seandainya mereka memerlukan. Itu yang pertama. Keduanya, kita rasa inilah satu pekerjaan yang tidak mengikut undang-undang, yang mana mereka melaungkan satu tindakan perlu berdasarkan undang-undang. Sekiranya sesuatu projek nak dilakukan, tindakan pertama sekali mesti dimaklumkan kepada penduduk dengan menaikkan signboard menyatakan apakah projek yang akan dilaksanakan, siapakah kontraktor yang berjaya untuk melaksanakan, dan jabatan mana yang bertanggungjawab. Sama ada pejabat daerah, JKR ataupun JPS dan sebagainya, agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Tapi ini tidak dapat diketahui hatta kepada JKK sendiri. Tok Pengulu, ini dia buat apa? Dia tidur ke? Dan lebih malang lagi, penduduk telah mengadu kepada wakil rakyat. Wakil rakyat sebagai wakil rakyat yang selama ini diberitahu amat prihatin, tak tahu apakah benda yang dia nak buat. Oleh itu, sekali lagi saya tegaskan, kita akan bersama dengan penduduk kampung ini untuk membela nasib mereka. Dan saya harap penduduk kampung ini tindakan yang pertama, meminta ganti rugi kepada pokok-pokok yang telah ditumbangkan ini dengan kos yang munasabah. Dengan kos yang munasabah. Kerana apa? Kerana ini satu tindakan yang saya rasa tindakan yang biadab, sehingga kan mereka membuat satu tindakan seolah-olah milik mereka sendiri. Terima kasih. Ya, saya pun sebenarnya rasa terharulah. Dan saya mati-mati ingat kawasan Kuala Pahang ni bukan tanah setinggal lagi. Saya tak fikir lalu ini pendudukan setinggal. Saya ingat ke tanah milik, tanah geran ke, kerana dia tak buat, kerana dia tak mampu dan sebagainya. Tapi saya terkejut bila dikatakan kawasan ini kawasan setinggal. Sedangkan kawasan ini cuma dalam beberapa batu je daripada Bandar Pekan. Dan tempat dalam Parlimen Perdana Menteri Malaysia sendiri yang melaungkan rakyat didulukan, pencapaian diutamakan, satu Malaysia. Jadi tengok dalam TV pembangunan yang paling teruk sekali yang tak membangun Kelantan. Rupanya jauh lebih baik Kelantan daripada negeri satu Malaysia ni, Kuala Pahang ni. Saya sangat sedih. Saya cuma dengar pihak Jawatan Kuasa Bertindak kata dulu ada permohonan minta geran dan sebagainya telah pun dipersetujui, kononnya nak bagi tanah lot. Sampai sekarang pun tak boleh menyelesaikan lagi. Ini apalah nasib. Dan saya mujilah orang Kuala Pahang ni, walaupun dia susah, itu dia tak dikatuk pada kontraktor yang buat kerja ni. Kalau dia ikut perasaan dia boleh katuk buat apa tu, alhamdulillah tahniah bagus. Saya puji semangat yang macam tu. Pegang dia bawa ke surah bincang macam mana pasal apa buat ni. Dia pun tak tahu, dia kata tanya apa ni, apa saya apa? Saya Fauzi kata. Adik saya Fauzi. Syekh Fauzi, dia kata Syekh Fauzi suruh dia buat kerja. Jadi Syekh Fauzi tu tak tahu siapa dia. Jadi saya suruh apa ni Jawatan Kuasa Bertindak pergi jumpalah Syekh Fauzi tu, tanya dia macam mana dia dapat projek, siapa punya projek dan sebagainya. Mesti ada sumbernya, takkan tak ada. Mesti ada sebab dan musabab, cari dengan penuh rasional. Kita, negara kita ada undang-undang dan peraturan. Setingkan pun manusia, rakyat Malaysia, satu suara, satu undi. Dan rakyat Malaysia khususnya Kuala Pahang ni, saya nasihatlah kalau dapat projek ni pun untuk masa depan tukarlah kerajaan. Minta supaya terasa sekali pakat tarik mentoh macam mana. Rasa. Dulu rasa dah Jepun makan ubi kayu. Lepas tu rasa pula British, rasa pula Kemenik, mentoh pula berhari. Lepas tu rasa pula pada sana sudah mentoh 50 tahun. Cuba rasa pula pakat tarik mentoh dalam masa 5 tahun. Tak elok tukar balik. Cuba tengok. Kalau pun dapat projek-projek yang baik ini, tolong. Saya setuju, takut macam Ustaz Abu kata tadi, takut tempat projek pengundi hantu datang kemari. Bukan penggalan dek dan sebagainya. Banyak pengundi hantu sekarang. Bukan hantu lagi, dah hantu memang pengundi asing. Kad pengenalan dia bagi kepada orang ini, nak mengundi, menentukan negara kita siapa yang punya. Ini tak patut ni, kerajaan memang tak patut kalau buat kerja macam tu. Sebab tu bersih 3 tu kita minta supaya kerajaan bersihkan betul daftar pemilih ni. Bukan warga negara, jangan ambil lah. Ini
tak dapat dedah dah. Benda-benda macam ni kita minta lah supaya rakyat yang boleh menentukan masa depan dia dengan baik, dengan aman, keluar mengundi. Saya harap undilah Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang ini dengan tidak teragak-agak. InsyaAllah itu satu usaha untuk mengubah nasib. Saya percaya, dan saya percaya kalau Pakatan Rakyat mengentah, tanah kawasan ini kita akan selesaikan. Kita akan bagi lot kepada penghuni yang telah duduk lama di sini. InsyaAllah kita boleh buat kalau kita ada kuasa. Sebab tu kata Pakatan Rakyat nak buat apa, bukan boleh buat, tak boleh buat, tak ada kuasa. Cuba ada kuasa menang dalam pilihan raya, kita boleh buat. Selangor kita buat, kita bagi air percuma, kita bagi gaji dah minimum dah bagi dah kepada rakyat di Negeri Selangor. Banyak benda-benda yang telah kita buat tapi tak keluar dalam surat khabar tu. Kalau baca Harakah, tengok keadilan baru keluar berita-berita itu. Tapi saya pujilah rakyat Kuala Pahang ni, alhamdulillah dia masih bersabar, dia bentuk jawatan kuasa bertindak dan bertindak dengan penuh hormat, penuh disiplin, penuh keadilan ikut undang-undang dan peraturan. Negara kita negara yang ada undang-undang, insya-Allah. Yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Kebenaran Tuhan bersama dengan kita yang benar, insya-Allah. Terima kasih. Okey.